اللهم صل وسلم وزد وأعلم وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمال زين عبادك أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام ومنبع العلم حكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masya Allah, tabarakallah, kepada barisan pemimpin masyarakat dan guru besar dan seterusnya, kepada kuasa PIBD dan seterusnya, kepada anak-anak dan juga kepada semua Difullah, Difurrahman, bakal ketemu Allah, ketemu akan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, pada hari ini dapat kita berkumpul dalam satu majlis. Tidak lain tidak bukan ialah untuk kita menzahirkan rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kalau kita kata kita sayang Nabi, cinta Rasul, sayang Nabi, ya cinta. Sayang, cinta. Bila orang bercinta ni, kakak, tuan-tuan, adik-adik dan rahmat Allah sekalian, orang bercinta ni, sifat orang bercinta ni ikut mana pun syarat. Yang pertama, syarat sah cinta. Syarat sah cinta, dia mesti ada keinginan nak berjumpa dengan orang yang dicintai. Betul tak betul? Zaman saya bercinta dulu pun, walaupun zaman telefon orin, zaman terus gegap Michelin, tapi walaupun jauh, tapi hasrat tu kalau boleh, kalau tak dapat jumpa pun tengok pucuk nyor kat atas pokok, kat atas bumbung dia pun tak apalah. Dapat lalu depan rumah dia pun dah tak apalah. Begitulah. Hari ini kalau kita pergi balik masuk ke Politeknik, tempat kita belajar dulu, ingat di sini tempat-tempat yang kita pernah berjumpa dengan kekasih hati kita dulu. Begitulah juga kita dengan Nabi SAW. Tidak sah kalau kita mengatakan kita sayang Nabi tapi kita tidak ada rasa perasaan nak jumpa Nabi, nak ziarah Nabi. Justru itu, tuan-tuan tadi, Bapak Najib bin Fuad bin Fuad, adik-adik rahmat Allah sekalian, kita ada pertama sekali syarat cinta, mesti ada rasa tanah hati. Kalau kita jumpa Nabi, tak dapat jumpa Nabi di dunia ini, pastikan kita akan berjumpa Nabi di jannah, di akhirat. Kita pasti akan nak mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat untuk kita dan jumpa dengan Nabi SAW ini ada banyaklah syaratnya. Dia orang yang bercinta. Tengok bahasa-bahasa orang yang bercinta. Biasa tengoklah bahasa orang yang sedang dilamun cinta. Lautan api akan ku renangi. Okay. Lautan api yang akan ku renangi. Bahasa orang cinta ni. Tuan-tuan ada semua. Bila dia kata lautan api, dia akan membacanya daripada hati. Dia akan baca daripada hati.
Kalau orang yang melihat lautan api akan kurenangi, kalau dia lihat dengan mata zahir, dia akan pergi search Google, di mana lautan api ini, di mana lautan api ini. Dia lihat daripada mata zahir. Tapi kalau bahasa kiasan, bahasa halus orang-orang bercinta ini, Masya Allah, tabarakallah. Seperti itulah juga yang pernah dikarangkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Semua Syekh ni kakak-kakak, tuan-tuan, dia menceritakan kisah Maulidun Nabi SAW, kepenceritaan Nabi SAW. Dikarang waktu ketika Panglima Salahuddin Al-Ayyubi merekrutkan seramai mungkin tentera Islam di mana? Di Mesir pada begitu. Sebab itu siapa yang belajar di Mesir ada Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Di situlah waktu ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi meniupkan rasa sayang dan cinta Nabi, semangat jihad, sayang Nabi, cinta Rasul ini kepada semua umat Islam. Sebab zaman itu zaman Islam tengah moncoh betul. Seronok. Masa itu ada Ibu Batuta dengan Ibu Sina dengan kemuncak kehebatan Islam. Jadi masyarakat umat Islam pada ketika itu dah mula tak ambil semangat jihad ni dah kurang, jadi rasa aman duduk di Mesir. Masa itu pemerintahan berada di Mesir, sehinggalah berlakunya perang salib di mana tentera-tentera Eropah membentuk satu tentera salib dan berjaya menawan Baitul Maqdis dan juga Parsi. Jadi nak membebaskan semula Baitul Maqdis ini, maka perlu ada tentera, kena ada tentera. Jadi tentera-tentera itu ditanamkan, bukannya satu hari ataupun selama setengah jam ceramah saja. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan tentera-tentera Islam itu selama 6 bulan direkrutkan, dan ada di antara syekh, dia pujangga-pujangga yang memuji-muji Nabi, menceritakan kisah itu, mengimbau balik sejarah sahabat dan juga Nabi dan juga para sahabat, menyampaikan dakwah mereka berperang dalam perang Badar Al-Kubra, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab dan macam-macam perang lagi yang ditutup dari Islam hingga berjaya, hingga menang. Jadi kita semangat itu, maka Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji mengarangkan kitab Al-Barzanji yang sampai hari ini, daripada zaman saya kecil dulu, kita belajar setiap hari, tapi tak tahulah adik-adik sudah baca ke kitab Barzanji ini. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu, indah di bahasa. Dia mula-mula sekali dia Abu Ja'far Al-Barzanji ini mengatakan Al-jannatu wa na'im. Sesungguhnya jannah itu, syurga itu diberikan na'imuha sa'dul, diberikan nikmat bagi mereka yang yusalli wa yusallim, orang yang paling banyak berselawat. Adik-adik yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita solat, aqimus solah. Allah Taala tak solat. Sumi Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam wa kutiba 'alaikumus-shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, puasa. Allah puasa tak? Aku tak puasa. Wa atiuz zakah, bagi zakat, bagi sedekah. Allah bagi sedekah dan bagi puasa. Allah tak, tidak bayar zakat. Wa hajjul bait, pergi mengerjakan haji. Allah Taala tidak mengerjakan haji. Tetapi untuk berselawat ke atas Nabi, satu-satunya ibadah di mana Allah SWT dan para malaikat buat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Barulah Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian. Berselawatlah kalian. Sekali kita berselawat ke atas Nabi, 10 kali Allah Taala dan para malaikat berselawat ke atas kita. Baiklah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, saya rasa boleh tak kita bangun ramai-ramai, kita cuba buat selawat yang kita jalan-jalan buat, tapi sebenarnya selawat itu adalah selawat yang mengenal
mengenangkan kita kemenangan, keseronokan Nabi SAW itu selawat Badariyah. Boleh? Boleh semua? Boleh kita selawat sikit? Dan dari membaca Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Bi kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Duduk boleh tuan-tuan sebab saya bagi setengah jam ni. Setengah jam ni saya banyak lagi. Walama aradallah tak baca lagi. Wa ma'rufa'amu tak baca lagi ni. Walama banyak lagi ni. Jadi baru mukadimah al-jannah nanti baru ni. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Huwallazi arsala rasulahu. Kita nak tengok apakah objektif ataupun kenapa Nabi diutuskan. Huwallazi arsala rasulahu. Dia adalah Allah SWT yang mengutuskan Rasul bil huda wa dinil haqq, yang membawa petunjuk hidayah, wa dinil haqq, dan itu ada juga agama kebenaran, iaitu agama Islam. Jadi aspirasi nubuah yang pertama ialah membawa hidayah. Membawa hidayah ni panjang cerita dia di antaranya innama bu'isku li utammima makarimal akhlaq. Ini juga hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu aku diutuskan, sesungguhnya aku diutuskan li utammima makarimal akhlaq. Tak lain tak bukan ialah untuk memperbaikkan, memuliakan, mensucikan, memperelokkan akhlak, makarimal akhlak. Wallazi arsala rasul bil huda wa dinil haqq, dan juga membawa agama Islam, agama kebenaran, wa dinil haqq, iaitu agama Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Apa maksud liyuzhirahu? Kita itu dalam perkataan zohara, atau kita biasa dengar ada perkataan izhar halqi, izhar. Apa maksud izhar? Izhar itu maksudnya nyata, zahirkan, zaharah yang zahir, yang zahir, yang dominan, memenangkan. Liyuzhiru, iaitu memenangkan bunyi nun mati tanwin bertemukan alif, ain, ghin, kha, an, amta, nun mati itu jelaskan. Jadi liyuzhirahu 'ala dini kullih, itu maksudnya memenangkan agama kita ini, agama Islam ini, ke atas ideologi ataupun agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Allah Ta'ala tahu dah, walaupun orang musyrik itu getik menyampah tak suka, orang kafir tak suka, orang munafik tak suka, tapi itulah aspirasi nubuwah yang pertama sekali, iaitulah apa tadi? Huda wa dinil haqq, iaitu membawa petunjuk hidayah dan juga agama kebenaran, itu agama Islam. Kemudian ada yang rahmat Allah sekalian, bila kita cerita tentang maulud Nabi SAW ini, kita semua dah tahu dah, Nabi Muhammad SAW ini daripada susunan susur galur daripada mana? Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua isteri, satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Siti Sarah lahirlah keluarga Nabi Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, sampailah Isa, Zakaria, Yahya, Isa. Tapi Nabi Muhammad daripada Siti Hajar, yang keturunan Nabi Siti Hajar keluar dari Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail itu pergilah ke Adnan, sampailah ke Nabi SAW. Hanya ada 4 Nabi daripada keturunan Arab ini, iaitu keturunan Nabi Ismail yang berkahwin dengan suku Jurhum. Cerita ini dah banyak kali kita ulang-ulang, tapi namun itu orang kata apa dia? Kalau kita ulang-ulangkan dalam bahasa Arab dia kata takarrara tahaqqara, iaitu barang yang kalau diulang-ulang maka kamu akan ingat. Itu benda yang kita akan ulang-ulang, kita akan ingat. Akhir kita akan ingat. Nabi SAW dia dilahirkan daripada Abdullah daripada Abdul Muttalib daripada Abdul Manaf daripada Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin sampailah Adnan. Tetapi nak bagi tahu kepada adik-adik semua bahawa kelahiran Nabi SAW ini memang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel dan juga semua umat manusia pada ketika Nabi belum dilahirkan. Kerana apa? Kerana Bani Israel ini, yang pertama kita cerita pasal Bani Israel sikit. Sebab Bani Israel dengan Bani Arab ini dua-dua dia adalah keturunan yang sama daripada Nabi Ibrahim. Sebab itu keturunan orang Arab. Orang Arab ni dengan Bani Israel ni, dia kalau baik, orang Yahudi ni kalau baik semua. Dan kalau dia memberontak, kalau dia adalah seorang cengeng, marah, dia akan marah semua. Orang Arab sikap dia lebih kurang sama. Sebab mereka daripada keturunan yang sama daripada Nabi Ibrahim AS. Yang paling ramai sekali ialah daripada keturunan Bani Israel. Sehingga pada zaman Nabi Isa AS, Nabi yang terakhir sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa itu dilahirkan pada 1 Masihi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun ke-berapa Masihi dia? Cuba ingat boleh? Masya Allah, tabarakallah, 570 ataupun 571 Masihi. Maknanya gap antara Nabi Isa yang terakhir itu dengan Nabi Muhammad ialah 571 tahun tak ada Nabi. Kerana Bani Israel, mereka adalah yang paling banyak diutuskan Nabi, tetapi mereka juga adalah orang yang paling banyak membunuh Nabi. Nabi-Nabi ditangkap, dibunuh. Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Isa diutuskan 3 orang sekali. 3 orang sekali Nabi, iaitu Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Nabi Zakaria ditangkap, digergaji, dibelah 2 badannya. Nabi Yahya ditangkap, disembelih, kemudian dikecam-kecam, dicincang-cincang sehinggalah kepala dia terputus. Sehinggalah ada yang mengatakan tangan dia sehari ini berada, tangan Nabi Yahya berada di mana? Di museum di Istanbul, di Turki, Museum Topkapi ke apa nama museum tu, disimpan di situ. Dan Nabi Isa AS juga mereka tangkap dan mereka salib, tapi Allah SWT telah menukarkan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian ditukarkan dengan seorang anak murid yang mirip dengan wajah Nabi Isa, lalu dia disalib. Selepas itu, sebab Bani Israel, mereka ni memang suka bunuh Nabi. Sebab apa? Selepas mereka bunuh Nabi, Allah Ta'ala akan putuskan Nabi yang lain cepat. 2-3 minggu sebulan lepas tu akan kumpul Nabi lain, Nabi yang baru. Tetapi bila Nabi Isa AS disalib, dia ada berkata dia bersalib, dia berbunuh. Tetapi lepas itu dia bertunggu, tak sampai-sampai. Sampai dah berpuluh tahun, sampai dah ratusan tahun, akhirnya mereka mengkaji kitab Taurat, cari dalam Injil, dalam kitab Zabur, kitab Injil, kitab agama Samawi ini. Rupa-rupanya mereka dikatakan bahawa Nabi akhir zaman ini yub'atsu min Tihamah. Dia akan turun di satu lembah gersang di mana tempat itu akan tumbuh banyak pohon kurma. Dia pun mencari tempat itu di mana. Kalau pergi ke Iraq,
Mereka pergi ke Mesir, mereka pergi ke Syam. Mereka tengok tempat itu subur tapi bukan gersang. Kalau di mana? Di Mesir ada Sungai Nil. Lepas Sungai Nil itu basah, buminya memang subur. Tapi di tempat dia gersang, dia kata tempat itu gersang mesti ada pohon tamak yang pertama. Baina yadayil qiyamah. Nabi ini akan diutuskan rapat dengan tanda-tanda hari kiamat dan maksudnya dah hampir dengan hari kiamat. Fi zahril alamah, di belakangnya ada tanda khatimul nubuwah, ada tanda-tanda kenabian di belakang antara dua pinggan Nabi itu ada tanda-tanda nubuwah. Dan naziluhul ghamamah, dan dia akan dilindungi oleh ghamamah. Apa maksud ghamamah? Di masjid ada bagi satu masjid nama masjid ghamamah, masjid awan dia kata. Saya tak cerita pasal awan tu, tapi dah ceritakan manusia Nabi akhir zaman ini di antara tandanya dia akan sentiasa dilindungi oleh al-ghamamah, oleh awan. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel itu mereka mencari. Saya bercari-cari. Jadi sebab itu di Yathrib atau hari ini dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah, zaman Nabi dulu ada kelompok pergabungan orang-orang Yahudi. Antara yang paling famous orang umrah, dia pergi ke sana, ustaz. Mana dia ustaz? Dia nak shopping. Mana pasar Bani Qanuqa ustaz? Pasar Bani Qanuqa, saya pun jenuh lah cari apa maksud Qanuqa ni, apa dia ni. Dulu masa zaman 2012 boleh jadi muka itu. Kemudian pasar Bani Qanuqa tu sahaja gelaran lah. Pasar tu dah tak ada lah. Cuma pasar Bani Qanuqa dulu orang Yahudi, mereka berada di Madinah, mereka menguasai pasar perniagaan, iaitu popular dengan nama pasar Bani Qanuqa. Iaitu yang pertama sekali ialah adanya orang Yahudi Bani Qanuqa, adanya Yahudi Bani Nadir, Bani Nadir, dan ada satu lagi Bani, saya ingat nama Khuza'ah. Ada tiga orang Yahudi ini, tiga golongan kelompok Yahudi ini, mereka bertempat di Yathrib. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan mereka harapkan bila mereka lahir, ada bayi-bayi yang lahir, bayi itu akan menjadi Nabi. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah. Allah kan kita merancang, Allah Taala lebih lagi merancang, dan Allah Taala perancangan yang paling baik, di mana lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada susur galur. Susur galur daripada mana? Suku Arab, iaitu daripada rahim. Rahim siapa? Rahim ibu Nabi yang bernama Aminah. Kakak-kakak adik-adik, kalau kita baca surah Al-Bazaji ini, walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihi al-muhammadiyah wa izharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zahriyah wa qassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li Mustafa. Kalau Allah Ta'ala sudah bermaksud menzahirkan hakikat Nabi wa haqiqatil Muhammadiyah, nak menzahirkan hakikat Nabi, nak keluarkan, nak mengutuskan Nabi Muhammad di atas muka bumi ini, wa izharuhu, dia menzahirkan jisma, iaitu jisim, wa ruhan, jisim dan ruhnya, bisuratin wa makna, sifat maknawinya, sifat-sifat maknawi Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqalahu iza maqarrihi min sadafati minatal aminah, naqalahu ila maqarrihi, maka Allah Taala memindahkan Nur Muhammad itu ke dalam rahim ibundanya Siti Aminah. Jadi di antara ciri khas Nabi, kelebihan Nabi sebelum jadi Rasul, Aminah dia kata, waktu aku sedang mengandungkan Nabi Muhammad ini, aku rasa sehat. Lagi lama dia mengandung lagi sehat, tak seperti mak kita tu seperti isteri saya. Bila mengandung macam kencing manis dia mengandung kita darah tinggi.
Tak boleh nak cium bau suami, bapak muda balik, bapak muda balik tu. Kalau tak larat, muak dia beritahu ke ibu tak larat, ibu tak larat masuk, ibu tak pergi, ibu Allah, ibu tak muak, muntah munggir tak boleh lah, depan tu orang jual burger tak boleh muntah. Masuk dalam bawa katil. Isteri saya lah. Tapi Aminah, dia lagi lama dia mengandungkan Nabi SAW, dia lagi sehat. Bahkan dia kata ada suara yang mengucapkan tabarakallah, mengucapkan syabas tahniah kepada Aminah kerana engkau mengandungkan manusia yang begitu mulia. Dan Nabi SAW dilahirkan banyak kisah tanda adik-adik, antaranya tiang Istana 14 dan Istana Kisra runtuh. Api yang disembahan orang-orang Majusi juga terpadam setelah sekian lama menyala, tapi terpadam hinggalah zaman Sayyidina Umar berjaya menaman mula Parsi. Api itu masih lagi tidak boleh dinyalakan lagi. Dan kemudian Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan Nabi telah pun dikhitankan, telah pun dibersihkan, telah dipotong tali pusatnya, disambut oleh Suwaibatul Al-Islamiyah, disambut oleh Ummu Aiman, disambut oleh Asy-Syifa binti Aus, di antara bidan Nabi. 3 orang bidan Nabi ini yang menyambut kelahiran Nabi. Mereka menyaksikan maka Nabi kan turun-turun dalam keadaan sujud, kepala menolak ke atas dan tangannya bersyahadah dia tangannya bertauhidkan dia. Jadi ada yang rahmati Allah sekalian, kita nak menceritakan tentang hari kelahiran Nabi SAW, tapi kita nak ceritakan sedikit apakah di antara nikmatnya Rasulullah SAW ini diturunkan di atas muka bumi ini. Apakah di antara keistimewaan kita ini? Yang pertama adik-adik, sikit lagi 3 minit. Yang pertama, untuk umat Nabi Muhammad, Nabi SAW telah berrequest istimewanya kita apabila rahmatan lil alamin. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan Nabi itu melainkan membawa rahmat seluruh alam. Tetapi untuk manusia, yang pertama sekali Rasulullah telah pun meminta request kepada Nabi SAW agar setiap ibadah umat yang dilakukan ini akan diberikan gandaan pahala. Zaman Nabi sebelum Nabi SAW, Nabi Muhammad, satu ibadah satu pahala, satu ibadah satu pahala. Tetapi untuk Nabi Muhammad, satu ibadah satu pahala, tapi boleh digandakan. Contohnya kata solat subuh pagi tadi. Siapa yang solat subuh, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, dapat satu pahala. Tapi siapa yang berjamaah dengan ayah atau dengan mak atau dengan abang atau datang ke masjid akan dapat 27 kali ganda. Sebab apa? Sebab Nabi kata umur umatku ini kena bandingkan umat Nabi Nuh memang panjang sampai 900, sampai 1000, ada sampai 1500 tahun. Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan kita ni Nabi kata baina sittin wastab'in. Umur umat aku ini antara 60 hingga 70 tahun je. Elok-elok pencin lepas tu tunggulah waktu dia. 60 sittin wastab'in itu je. Average umur. Jadi rugi kalau pendek sangat umur 60 tahun kalau bezakan dengan Nabi umur Nabi Nuh. Mungkin umur apa? Umur 60 baru becik. Umur 60 ni baru merangkak betul Nabi Nuh umur tu. Baru merah, baru jalan jatuh umur. Tapi sebab itu Nabi minta supaya digandakan. Yang kedua apa dia? Yang kedua Nabi SAW minta agar pahalanya itu berterusan, dikekalkan. Man sanal fil Islam sunnatal hasanah. Barang siapa yang di dalam agama kita, dalam komuniti kita yang memulakan satu benda yang baik, fa'umila minha ba'dah. Kemudian ada orang lain pula mengikut benda yang baik itu. Fi ujur, dan akan dapat pahala ganjaran tidak kurang sedikit pun bagi orang yang memulakan benda yang baik ini sampai hari kiamat, yaumul qiyamah. Dia akan tuai pahala yang kekal. Iza mata ibni Adam, bila mati dia anak Adam, maka terputus segala amal ibadahnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. Jadi adik-adik dan umat Allah sekalian, dua perkara kebaikan. Yang pertama, Rasulullah bagikan kepada kita gandaan pahala. Yang kedua, pahala yang kekal. Yang ketiga, pahala dan pengampunan. Dapat pahala, ada pengampunan. Kita berpuasa dapat pahala, dalam masa yang sama
Allah juga memberikan maghfirah. Kita datang ke masjid, satu langkah kita dapat pahala ganjaran, tapi dalam satu langkah juga Allah Ta'ala hapuskan pula dosa-dosa kita. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Allah Ta'ala, Rasulullah minta apa dia? Supaya umatnya, supaya Rasulullah akan diberikan, dapat memberi syafaat kepada umatnya di masa hari akhirat nanti. Adik-adik rahmat Allah sekalian, syafaat ni apa dia syafaat ni? Last adik-adik, sikit ni. Syafaat ni, saya dan anak saya baru nak masuk universiti. Anak saya ada SKM apa semua. Dia nak minta mana-mana you apa semua. You kita adalah kenal dengan kawan-kawan satu sekolah apa semua. Assalamualaikum. Salam. Ini apa ni? Aku ni saya aku ni. Kita satu rumah, satu bilik, satu tempat katil. Ni oh ya apa? Habis macam tu apa cerita? Tak ada apa tanya. Boleh nak tolong anak aku ni. Tolong rekomenkan. Okey, anak ada SKM. Syarat ada SKM. Anak hang apa ini ada lesi borang. Anak pun lesi borang. Maka dapatlah kita insya-Allah akan dapat syafaat. Itu syafaat. Ada orang recommendation. Nabi SAW juga nanti adik-adik rahmat Allah sekalian, nak dapatkan syafaat Nabi pun ada syarat. Mana mahu ni orang nak tolong kita, Nabi nak tolong kita. Yang pertama sekali apa dia? Dia kata saya tadi. Anak ada SKM. Allah nak punya SKM tak ada macam mana dia tolong. Syarat tak cukup syarat. Jadi kita nak dapatkan syafaat Nabi SAW tu kena ada syarat. Yang pertama, mesti ada rasa mencintai Nabi. Mencintai Nabi SAW. Mesti ada rasa nak ziarah Nabi, nak pergi makam Nabi, nak ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khatibul Anbiya ya Rasulullah. Adik-adik, ramai di antara jemaah saya kalau pergi ke dalam makam Nabi itu pasti akan berjujuran air mata mereka. Wallahu alam. Kerana apa dia? Kerana mereka melihat Nabi itu dengan mata hati. Sebab itu Arwah Salim kata, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Cinta kena hadir daripada dalam jiwa. Orang tengok Kaabah, kali kita tengok Kaabah, pegang air zam-zam terketuk-ketuk, menangis kerana dilihat dengan mata hati. Tapi kalau orang yang lihat dengan mata zahir, tengok Kaabah hitam, ini ke Ustaz? Ya inilah. Oh macam ni je, tak ada rasa. Dia tak ada rasa, dia tak ada feeling melihat Kaabah. Yang kedua, kena banyakkan berselawat. Jika kau benar cinta Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi kekasih Allah, hormatilah dia, sayangilah dia, contohi jalan penghidupannya. Hanya dengan cara suci murni Nabi, dunia akhirat ada kejayaan. Syafaat. Jika kau ingin syafaat Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi kekasih Allah, salawat padanya, hidupkan sunnahnya, tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sekali bersalawat pada Rasulullah, 10 kali Allah salawatkan kamu. Bagi salawat Allah sekali last. Ya Nabi salamun alaika, ya ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaik. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir, antara syarat kita pakai syafaat Nabi, cinta Nabi pertama tadi, banyakkan selawat. Yang terakhir ialah banyakkan amal sunnah Nabi SAW. Antara sunnah Nabi kita boleh baca hari ini, adik-adik boleh amalkan. Iaitulah Nabi kalau pakai baju butang, dia akan butang sampai ke atas. Adik pakai butang sampai ke atas, dapat sunnah Nabi SAW. Baju kemeja ke, baju t-shirt ke, lantak orang kata macam bandul lah, macam oyo lah, apa semua lantak. Jadi kita ikut sunnah Nabi SAW. Macam Tuan Haji ni, Masya Allah, tabarakallah, ada sunnah yang dia pakai jubah. Jubah, dia ada sunnah Nabi SAW. Dan juga pakai cincin. Antara dua cincin ni, dua jari ini, pakai jari lain, jari hantu, jari tujuh, jari ibu boleh dia pakai. Tapi tak dapat lah pahala sunnah. Tapi kalau nak dapat pahala sunnah,
manis sedikit, kiri dan kanan, edoan. Kemudian apa lagi? Nabi berjalan sentiasa bawa sikat. Siapa dalam poket ada sikat? Walaupun tak ada rambut. Kenapa bawa sikat? No problem. Nabi berjalan ke mana bawa sikat. Kemudian Nabi suka kepada perempuan, terutama hari Jumaat. Pakailah minyak wangi, pakailah sebotol mandi minyak wangi pun tak apa. Jadi kita tujuan kita apa? Nakkan sunnah, pahala sunnah Nabi SAW. Bila hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya syukur atas sekali itu sahaja pelajar 5 minit. Saya mohon maaf. Akhir kata yang diimpi telah pun menjadi, tunailah segala yang dihajati. Ceramah Maulid Nabi telah pun sama-sama kita realisasi. Terima kasih selalu budi. Saya menyusun sepenuh jari, salah silap harap dimaafi. InsyaAllah lain kali kita berjumpa lagi. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tunaikan amanah seikhlas hati, agar hidup kita dinolongi, agar kita berkembudi. Jangan nanti berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Nak sambung lagi kan, kawan?